Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang isu kantin sekolah antara politik puasa dan latihan kawal diri. Jadi di sini kita lihat bahawa baru-baru ini Yang Berhormat Fadlina telah Menteri Pendidikan yang telah mengatakan bahawa semua kantin sekolah diarahkan buka di waktu bulan puasa. Perkara ini telah dijadikan isu politik oleh Perikatan Nasional, iaitu Wakil Rakyat PAS dan juga Wakil Rakyat Bersatu, dengan mengatakan bahawa membuka kantin pada waktu bulan puasa ini tidak menunjukkan hormat kepada murid-murid dan guru-guru yang berpuasa. Maka itu seolahnya tidak menghormati Islam dan juga bulan Ramadan. Pada pandangan saya, tuan-tuan, ini adalah suatu aspek politik yang cuba dimainkan. Tetapi saya ingin membiarkan tuan-tuan membuat keputusan sendiri apabila saya membuat ulasan bahawa puasa ini adalah satu latihan kawal diri selain daripada ia ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau kita lihat latihan kawal diri untuk menahan diri daripada rasa lapar dan juga dahaga, itu adalah yang pertama, di mana bukan sahaja orang Islam tidak dibenarkan makan minum daripada subuh sehingga ke petang, tetapi juga tidak boleh dia berfikir ataupun asyik teringin nak makan macam tu. Jadi bukan saja kawal dari sudut fizikal tetapi juga dari sudut mental, iaitu kawal diri supaya tidak mengingat-ingat untuk makan. Banyak di antara kita kadang-kadang tu lepas saja nak dekat tengah hari tu dia dah berkira-kira lah benda apa ini nak beli dekat pasar Ramadan. Yang tu pun tidaklah digalakkan langsung. Nantikan sampai buka puasa dah jadi kosong. Kata Rasulullah, puasa tu dapat lapar dan dahaga sahaja. Jadi hikmah dia kita tidak dapat apa-apa. Jadi itu yang pertama, latihan kawal diri daripada makan dan minum. Yang kedua adalah latihan kawal diri daripada naluri hubungan jenis ataupun seks, di mana suami isteri tidak dibenarkan untuk menjalinkan hubungan jenis pada ketika berpuasa, tetapi selepas berpuasa pada waktu malam selepas maghrib itu adalah dibenarkan. Jadi bukan sahaja tidak boleh menjalinkan hubungan jenis ataupun hubungan seks, tetapi juga tak boleh fikir-fikir, tak boleh nak rasa-rasa macam teringin sangat dan sebagainya, itu pun tak boleh juga. Serupa, kalau tidak kita hanya dapat lapar dan dahaga saja, tak dapat hikmah daripada puasa itu, iaitu melatih diri daripada nafsu makan, nafsu seks dan sebagainya. Itu adalah kawalan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah aspek untuk kita mengawal diri daripada kita merasa marah selalu, iaitu apabila kita bermuamalah dengan antara manusia dan juga kita bermuamalah berinteraksi dalam organisasi kita, itu tempat kerja, atau juga di dalam kita berinteraksi antara ahli keluarga kita, kita terlalu nak emosi, iaitu marah, hardik dan sebagainya, itu pun tidak digalakkan dan tidak boleh kita lakukan, kerana kita berada di dalam keadaan tenang dan keadaan selalu berzikir kepada Allah, iaitu kita tidaklah boleh meluahkan perasaan marah sedemikian. Jadi di sini adalah kawalan diri yang cukup susah juga, kerana ia adalah mengawal emosi kita daripada perkara tersebut. Yang keempatnya adalah latihan kawal diri daripada tamak kepada harta benda. Di waktu bulan puasa ni dikatakan Rasulullah tu dia punya pemurah lah, sebagai angin yang kencang. Jadi dikatakan dalam hadis bahawa Rasulullah pemurah, macam bagaikan angin, like the wind.
iaitu di mana kita digalakkan untuk bersedekah, dan RM1 kita sedekah dikatakan 700 kali lipat ganda hikmahnya kepada kita. Di dalam Islam, siapa yang tak boleh berpuasa tu dia perlu membayar fidyah, iaitu mengenyangkan seorang manusia pada satu hari. Jadi kalau 30 hari dia tak boleh nak berpuasa, maka 30 harilah kalau dia perlu membayar fidyah kalau dia berupaya. Dalam Islam senang, kalau tak dapat bayar sebab kita tak ada duit, itu tak diminta. Kemudian kita juga perlu beri zakat fitrah, dan kalau juga kita memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahala, dikatakanlah pahala orang yang berpuasa itu juga kita pun dapat. Jadi di situ kita lihat bagaimana kehebatan Islam dari sudut ekonomi Islam, untuk kita sama-sama memperbaiki politik di antara manusia, bagi membaiki diri di dalam bulan Ramadan. Dan akhir sekali adalah yang kelima, iaitu mengawal diri dari sudut beribadat. Dikatakan bahawa pada bulan Ramadan maka salat tarawih telah digalakkan sangat-sangat. Maka salat tarawih itu adalah banyak rakaatnya. Kalau nak buat sikit pun boleh, tetapi ia adalah suatu solat yang lebih daripada yang 5 waktu yang kita lakukan. Perlu diketahui bahawa solat tarawih ini bermulanya sebagai solat individu, solat peribadi, seperti juga solat tahajud dan juga solat-solat sunat yang lain, yang mana kita tak perlulah nak bagi orang tengok kita buat benda tu. Tetapi apabila Rasulullah bersalawat tarawih, maka orang Islam mula mengikut, dan baginda telah melarang umat Islam supaya jangan mengikut. Dan tradisi ini telah dimulakan oleh Umar Ibn Khattab setelah Rasulullah meninggal dunia ataupun telah wafat. Maka dilihatnya ramai orang masih lagi bersembahyang di masjid, sembahyang tarawih berkelompok-berkelompok. Jadi disatukan kelompok itu menjadi satu jemaah, maka terjadilah tradisi sembahyang tarawih berjemaah. Jadi di tempat-tempat yang mengetahui tentang asal-usul sembahyang tarawih ni, mereka membuat mungkin dalam 11 atau berapa belas rakaat, dan setelah itu sebelum sembahyang witir mereka akan keluar untuk sembahyang sendiri. Jadi di sini adalah satu perkara yang kita lihat, orang-orang Islam berpusu-pusu pergi berjemaah di masjid, dan kadang ada yang tak sempat pergi berjemaah untuk tarawih tu, terus dia tinggalkan sebab rasa macam tak seronok lah. Tetapi yang sebenarnya nak kena tahu bahawa ia adalah sembahyang individu yang dimulakan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang sebaik-baiknya kalau boleh kita dapat dua-dua sekali, sembahyang jemaah dan juga sembahyang individu. Jadi itulah dia kelima-limanya latihan yang mempunyai pengajaran daripada sosial, dari sudut politik, dan juga dari sudut spirituality ataupun kerohanian. Dari sudut sosial, kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk kita tidak marah di dalam kita bermuamalah dengan manusia lain. Dari sudut ekonomi, kita belajar bagaimana kita berlapar, dan juga kita belajar untuk menjauhkan diri daripada tamak kepada harta kita sendiri, dan kita berikan harta kita kepada orang-orang lain. Maka ekonomi itu akan bergerak apabila kita tidak menyimpannya pada diri kita, tetapi kita belanjakan kepada orang lain. Maka ia dah menjadi hak orang lain. Dan seperti macam fidyah tu, kalau saya sendiri bagi fidyah, maka saya mengatakan bahawa minta tolong ambil wang fidyah ini, dan saya ingatkan supaya jangan kata terima kasih, sebab duit fidyah tu bukan duit saya lagi dah. Itu dah menjadi hak orang-orang miskin, orang-orang lain. Jadi di sini kita lihat kecantikan Islam itu dari sudut menerima banyak cabaran lapar dahaga, cabaran memendung diri daripada hubungan seks, cabaran tidak marah, tidak berdengki dan sebagainya. Ini semua adalah latihan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan secara sembahyang bersendirian, seorang-seorang, orang pun tak nampak.
dan sebagainya, maka kesemuanya adalah latihan. Jadi latihan-latihan ini setelah 30 hari kita berlatih, maka digalakkan kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita sepanjang tahun. Tetapi tidak boleh dibenarkan oleh Rasulullah kita berpuasa setiap hari sampai 365 hari. Saya rasa dalam satu hadis dia katakan, kalau kamu nak puasa sunat pun tak bolehlah lebih daripada 3 hari, saya rasa seminggu. Sebab ada tuntutan kepada diri kita oleh isteri kita, oleh keluarga kita, dan memang ada hadis yang mengatakan kita tidak boleh bertindak secara ekstrim sehingga berpuasa tak putus-putus begitu. Jadi itulah cantiknya Islam, bahawa ia adalah agama moderasi, in moderation. Jadi kesemuanya ini adalah cabaran. Dan kalaulah kita nak ambil pendekatan-pendekatan nasional, yang mana dia kata kita tutup sana, tutup sini, tutup panggung wayang, tutup kedai, tutup ini. Jadi kalau kita buat macam tu, macamlah kita nak lawan bola atau nak lawan badminton, cara kita lawan ada dua. Cara nak menangnya adalah dua. Satu, kita berlatih sungguh-sungguh, dan kemudian kita menghadapi cabaran lawan kita, ataupun kita pergi sabotaj lawan kita, bagi dia cedera ataupun bagi dia tempang dan sebagainya, maka kita dapat walkover. Jadi bila dapat walkover, apa dia yang kita kuatnya? Kita cuma menang. Jadi kalau kita tutup semua dengan panggung wayang, atau tutup restoran dan juga tutup kantin sekolah, jadi kita akan dapat walkover. Jadi walkover ni mudah sangatlah kita berpuasa, tak ada cabaran, tak ada apa-apa benda yang hendak kita test kita punya keupayaan dan sebagainya. Saya juga pernah hidup di Amerika Syarikat 6 tahun sewaktu mendapat beasiswa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, dan saya juga pernah tinggal di Scotland selama 3 tahun sewaktu saya mendapat beasiswa UTM untuk buat PhD. Jadi sebanyak 9 tahun saya di luar negara. Di luar negara kita puasa biasa saja. Kalau kalau waktu summer time tu memang panjang lah, daripada pukul 3.30 pagi atau 4 pagi tu sampailah pukul 9 malam baru maghrib masuk. Kalau waktu winter ataupun musim sejuk, pukul 8 tu barulah kita mula puasa, dan buka dah pukul 4 petang, kadang pukul 3.30 pun dah buka lah. Jadi pendek waktunya. Jadi kita pun melalui pergi ke universiti, orang makan sana, orang makan sini, orang makan dekat kafeteria, semua kita lalui, tak ada masalah pun. Jadi di sinilah menunjukkan perkara tersebut. Sewaktu saya pergi bersekolah di sekolah St. Mark dan juga sekolah Wak Lian, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, sama juga. Saya tak pernah ingat pun kantin tu bertutup, sebab bilangan orang bukan Islam dan juga orang Islam lebih kurang sama, kecuali ketika saya di Wak Lian, saya seorang atau 2-3 orang je yang orang Melayu. Tetapi sepanjang saya di sekolah St. Mark, saya lihat kantin tak ada ditutup pun, sebab ramai guru-guru tu bukannya orang Melayu. Di sinilah kita lihat bahawa kita bukanlah nak tidak menghormati bulan Ramadan, tetapi ia adalah sebagai latihan menunjukkan kekentalan dan kehebatan umat Islam dengan agamanya. Jadi kita tidak bolehlah memaksa orang-orang lain, maknanya mestilah nak jaga hati ke dan sebagainya. Saya rasa ramai di antara mereka pun faham mereka tidak akan makan depan orang-orang Islam. Tetapi tidaklah kita nak menjadikan ia sebagai suatu undang-undang ataupun sebagai satu peraturan supaya memudahkan kita. Jadi saya tidak menganggap bahawa tindakan Perikatan Nasional itu yang mengajukan kantin ditutup adalah sebagai satu menghormati Islam. Malah ia bercanggah dengan kehebatan Islam dan juga kehebatan orang Islam untuk menerima cabaran. Bukan lembek-lembek macam orang Perikatan Nasional yang tak boleh menerima cabaran. Mungkin cabaran mereka dia nak yang senang-senang sahaja. Jadi di situ sajalah ulasan saya terhadap isu kantin sekolah sama ada dibuka atau tidak dalam bulan puasa, yang mana saya menganggapkan bahawa puasa itu adalah
latihan mental, latihan emosional dan juga latihan spiritual bagi semua umat Islam untuk menjadi orang Islam yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.